المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى إن شئت سهلا وبيسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Ajal hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajal seseorang manusia, tempoh masa hidup dia, penghujung usia dia, dia termasuk di dalam perkara yang ghaib. Apa makna perkara yang ghaib? Ma ghaba anka, sesuatu yang terhalang, terlindung daripada engkau. Maknanya tak boleh kita kesan dengan panca indera kita. Oleh kerana satu lagi dia bersifat mendatang ni kita tak tahulah sesuatu yang akan berlaku. Jadi oleh kerana itu ajal seseorang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Ajal ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ia termasuk ke dalam perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamuha fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Wa indahu, dan di sisinya. Di sisinya di sini, di sisi siapa? Di sisi siapa? Di sisi Allah. Mafatihul ghaibi. Apa makna mafatih? Jamak daripada miftahun, miftahani, mafatih. Apa makna mafatih? Anak-anak kunci. Anak-anak kunci ilmu ghaib itu ataupun perkara yang ghaib. Sebab apa dia sebut anak-anak kunci, maknanya banyak lah. Maknanya perkara yang ghaib ini banyak. Tentang dosa, pahala, syurga, neraka, malaikat, jin, syaitan, termasuk ajar kita, adalah perkara yang ghaib. Oleh kerana perkara yang ghaib itu banyak, jadi dalam Al-Quran ini disebut dengan mafatih, jamak daripada miftahun, anak kunci. Jadi anak-anak kunci ghaib, la ya'lamuha, tidak mengetahui akannya mafatih. Nya mafatih, maknanya nya anak-anak kunci, illahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui sesuatu yang ada di dalam laut dan juga di daratan. Fil bahri maknanya fil barri, di daratan, dan juga di dalam lautan. Kalau kita baca birri, jadi apa? Laisal birra. Jadi apa birri? Al-bir. Kebaikan. Kalau baca burru, bijian. Kalau bari jadi daratan. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui sesuatu yang ada di daratan, apa yang ada atas darat semua dia tahu. Bilangan jumlah makhluk, kedudukannya secara terperinci semuanya diketahui oleh Allah. Wal bahri, dan juga di lautan, apa yang ada dalam laut, di dasar laut, semua Allah Taala tahu. Tumbuhan, hidupan laut, binatang-binatang yang ada dalam laut, semua diketahui oleh Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak gugur sesuatu daripada daun yang duduk atas pokok ni gugur ke bawah. Biasanya gugur ketika berlakunya apa dia? Musim kemarau, apabila daun tu kering kan, lalu dia gugur ke bawah. Berapa banyak daun-daun yang dalam dunia, bukan di Malaysia ni, gugur gugur ke bawah. Illa ya'lamuha, melainkan Allah Ta'ala semua tahu berapa jumlah, berapa bilangan dia. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan sesuatu bijirin yang kecil yang berada di dalam kegelapan bumi. Wala ratbin, sesuatu
benda yang basah, wala yabisin, dan juga yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan termaktub di dalam kitab yang nyata, iaitu di Lauh Mahfuz. Semua Allah Ta'ala tahu. Jadi apa-apa yang berlaku ni, benda tu dah tetap. Maknanya skrip cerita tu, kalau kita kata cerita kan, lakonan tu dah ada. Maknanya apa-apa yang berlaku ni, maknanya maklumat itu dah ada di sisi Allah. Cuma berlaku sahaja mengikut susunan, mengikut aturan, mengikut jadual yang telah ditetapkan. Semua benda yang berlaku ni, benda tu dah wujud di sisi Allah Ta'ala. Cuma di sudut alam syahadah ni kita tak tahu, sebab benda tu tersirat, tersimpan di sisi Allah. Jadi termasuklah perkara ghaib ni adalah ajar kepada manusia. Allah Ta'ala tahu semua, umur kita panjang mana, bila kita akan meninggal dunia. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu wala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu sa'ah. Apa makna ilmu sa'ah? Ilmu yang berkaitan dengan kiamat. Ilmu yang berkaitan dengan kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan dia sentiasa menurunkan hujan. Nazzala yunazzilu tu bina apa? Taksir. Sebab apa bina taksir sini? Air hujan tu berapa kali turun? Banyak, berkali-kali kan? Maknanya banyak kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan hujan. Kita tak tahu apa bilangan dia, banyak sangat. Sebab tu digunakan bina taksir. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang berada di dalam rahim-rahim ibu. Anak lelaki ke, perempuan ke, jantina dia tahu. Anak tu sihat ke, tak sihat ke, semua Allah Ta'ala tahu. Jadi ada persoalan bila sebut anak di dalam kandungan ini termasuk di dalam perkara yang ghaib. Jadi ada orang tanya, kalau orang dia check scan tengok anak tu lelaki perempuan kan, masa ketika kecil, adakah tidak doktor itu mengetahui perkara yang ghaib? Tak tahu. Sebab benda tu dah zahir. Bila dapat dikesan oleh panca indera, dia tak panggil ghaib, dia telah zahir. Maknanya sebelum dia nak kesan, dia berguna alat-alat tertentu tu, dia tak tahu lelaki ke perempuan ke bayi yang akan dilahirkan. Jadi maknanya termasuk di dalam perkara yang ghaib juga. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan seseorang tidak dapat mengetahui apa yang dia akan lakukan. Wa ma tadri, dan tidak mengetahui nafsun oleh sesuatu jiwa, seseorang manusia, madza taksibu ghadan, apa yang dia akan lakukan esok. Jadi kita semua ni kita tak tahu kita nak buat apa esok. Orang kata tu ada perancangan, esok jadual aja daripada sembahyang subuh ataupun sebelum sembahyang subuh kan. Kalau ikut jadual sekolah pelajar ni, sebelum sembahyang subuh dah bangun, kita susun jadual tu sampai tidur semula. Itu perancangan. Kadang-kadang jadual dan perancangan kita belum tentu berjaya. Sebab kita manusia hanya mampu merancang. Yang menentukan natijah, keputusannya adalah Allah. Kadang-kadang kita rancang macam ni, besok kita nak buat apa, tiba-tiba tak jadi, ada halangan-halangan yang tertentu. Oleh kerana itu Allah kata sesuatu yang kita nak buat esok ni termasuk perkara yang ghaib. Termasuk dalam perkara yang ghaib, dan kita tak tahu pun apa yang kita akan buat besok. Cuma kita hanya boleh merancang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan satu lagi apa? Termasuk di dalam perkara yang ghaib ni, seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Tempat mana, negeri mana, negara mana dia akan meninggal dunia tak tahu. Lahir di Malaysia, banyak juga orang mati di Mekah. Nampak? Allah Ta'ala jemput dia di Mekah. Lahir di Perak, mati di Singapura, mati di Kuala Lumpur, Johor, Kedah dan sebagainya. Jadi itu juga termasuk di dalam perkara yang ghaib. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala alimun, sirah apa? Mubalaghah, sangat-sangat mengetahui. Khabir ini mengetahui juga, meliputi perkara-perkara yang seni-seni, yang halu-halu, yang manusia tak dikesan, Allah Ta'ala tahu. Semua dapat dikesan, diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bukan sahaja yang dapat dilihat, dikesan oleh panca indera manusia, bahkan sesuatu bisikan hati manusia. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati. Okey, terus. Galakkan memperbanyakkan mengingati kematian. Jadi seterusnya galakkan, anjuran tentang perlunya kita sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala sentiasa mengingati mati. Oleh kerana bab yang kita baca, yang kita bincang pada malam ni, dia termasuk di dalam bab apa? Bab apa tajuk asal? Beriman dengan hari akhirat. Jadi dia ada kaitan dengan mati. Sebab apa? Bila kita mati, kita akan pergi ke negeri akhirat. Kita akan pergi ke alam akhirat. Jadi bila kita pergi ke akhirat, sudah tentu sebelum kita mati, kita ada melakukan sesuatu perkara, sesuatu amalan, sesuatu tindakan. Tindakan, amalan, usaha yang kita buat, sama ada amalan yang berbentuk kebajikan baik ataupun amalan yang berbentuk keburukan. Jadi kena ingat mati, sebab sebelum kita nak buat, okey, kalau aku buat ni balasan ni, kalau aku buat ni balasan begini. Balasan tu akan diperolehi di negeri akhirat. Jadi dalam keterangan ini, kita diperintahkan supaya sentiasa ingat mati sebagai suatu alasan, sebagai suatu benteng, sebagai suatu perisai, sebagai suatu penghalang untuk kita tak berani nak buat jahat. Nak buat jahat teringat mati, nak buat jahat ingat mati. Lepas kita mati pula ada alam lain pula. Alam lain itulah yang menghisap, menghitung segala amalan-amalan yang pernah kita lakukan di atas dunia. Okey, terus. Orang Islam dituntut supaya memperbanyakkan mengingati kematian dan sentiasa meletakkan perkara tersebut dalam fikirannya. Hal tersebut kerana ia dapat mendorong seseorang ke arah melakukan kebaikan, berhati-hati dalam kehidupan dan menjauhkan diri daripada segala bentuk maksiat dan pendurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan. Jadi dengan mengingati mati menggalakkan kita buat baik dan menakutkan kita melakukan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikra hadhihi al-ladzati ya'ni maut. Maksudnya, perbanyakkanlah mengingati perkara yang boleh menghancurkan keseronokan kehidupan. Ada riwayat hazimi di situ, hadimi. Hadimi itu maknanya meruntuhkan. Maksud hazimi bersama hazimi ataupun hadimi. Maknanya meruntuhkan ataupun merosakkan. Meruntuhkan apa? Perbanyakkanlah menyebut ataupun perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang dapat meruntuhkan, menghilangkan al-ladzat, maknanya keseronokan, kelazatan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, dunia ini la'ibun wa lahwun wa tafakhurun. Dunia ini maknanya seronok, indah, tetapi keseronokan yang sementara. Dan disebut oleh Nabi SAW hulwun hadirun. Dunia ini adalah hulwun, manis. Manis ni tempat orang suka tak? Macam semut, sebab apa dia suka kepada gula? Sebab manis kan? Dunia ini diibarat suatu benda yang manis, yang menyeronokkan, yang menyukakan manusia, sehingga bila dia mengacapi, benda yang manis itu dia lalai daripada mengingati Allah. Kemarisan di dalam nak berebut harta, pangkat, kedudukan, keluar politik, kerusi, harta benda, wang ringgit. Dia kejar benda tu, dia puluh kerana manis. Nabi kata ibarat dunia ni memang manis. Dan juga dunia adalah ibarat hijau. Hijau ni maknanya suatu pemandangan yang sangat cantik, sangat indah. Jebatkan orang lalai, seronok dengan dunia. Jadi bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala dia jadi dunia. Dia tak halang kita mengambil nikmat dunia. Keperluan-keperluan hidup kita atas dunia, bukan kita duduk dalam kubur lagi, kita tak duduk di akhirat lagi, duduk atas dunia. Allah Ta'ala tak larang, tak halang, tak tegah, tak mengharamkan kita mengecapi segala nikmat-nikmat dunia yang dihalalkan. Cuma dia ada batasan.
Dia ada sempadan. Kalau kita duk ambil nikmat tu tanpa sedar, dia lalai terus. Tak ingat ke mati, tak ingat nak melakukan ibadat. Kerana apa? Dia razak di dalam menikmati nikmat-nikmat yang rasa dia manis, iaitu dunia ni rasa dia manis, indah di sudut pemandangan. Jadi Nabi SAW kata kena melakukan sesuatu perkara pemotong kepada kelazatan, pemutus kepada kelazatan. Ambil, tetapi jangan terlalu lalai. Kalau tak ada, kita tak gunakan, kita tak lakukan sesuatu yang memotong, yang menghilangkan kelazatan tersebut, kita akan merasai, menikmati, menggunakan nikmat itu secara tanpa henti, berterusan, tak ingat alam akhirat, tak ingat beribadah, tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam duk menikmati nikmat dunia yang indah, yang hebat itu, kena ada pemotong dia. Iaitu apa dia? Pemotong dia mengingati mati. Tengah duk seronok, duk ketawa, berbahak-bahak kan. Oh, entah aku tengah ketawa ni mati ke, entah kan esok lusa mati ke. Jadi dia boleh stop sikit. Tengah duk berselera makan tu, 4 pinggan, 5 pinggan tambah kan. Tak boleh ni, ini dunia. Jadi maknanya tah-tah lepas makan ni mati. Kadang-kadang orang kata dah nak mati, lepas tu pulunglah betul-betul kan. Maknanya dia boleh jadi kurang sikit makan, sebab banyak makan ni dia melalaikan kita daripada mengingati Allah dan melembabkan kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Sebab apa dia hikmatut tasyri', hikmah di sebalik pensyariatan kita berpuasa. Dia nak bagi sebelum bulan puasa, mirip manusia, perangai efek yang perangai manusia ni mirip kebinatangan. Makan, contohnya makan pagi, tengah hari, malam. Pagi, tengah hari, malam. Siang, malam kita makan. Bila berpuasa, dia nak tarik sifat manusia itu kepada sifat malaikat. Malaikat memang tak makan terus, maknanya kurangkan makan. Jadi dalam kehidupan di atas dunia ini, walaupun kita menikmati nikmat-nikmat yang banyak, tetapi dalam waktu yang sama kita kena ingat bahawa nikmat itu adalah sementara. Kita tak perlu melakukannya, menggunakannya secara berlebihan. Okey, terus. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, dia berkata, "Idza amsayta fala tantaziru as-sabah, wa idza asbahta fala tantaziru al-masa, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Okey. Apabila kamu berada di waktu pagi, janganlah kamu tunggu maknanya sabah, maknanya pagi besok pula, ataupun dia kata amsaita, apabila kamu berada di waktu pagi, janganlah kamu tunggu tibanya waktu petang. Kerana apa? Sebenarnya dia terbalik tu. Jangan tunggu sabah kan. Bila petang jangan tunggu pagi, pagi jangan tunggu petang. Maksudnya kalau kita berada di waktu pagi, nak baca Quran ke, zikir ke, tunggu petang ni lah. Dah sampai petang ni, tunggu besok pagi lah. Maknanya kita tangguh dulu sesuatu ibadat yang nak dilakukan. Wa idza asbahta, apabila kamu berpagi-pagi, fala tanzirul masa, fala tantazirul masa, jangan tunggu petang. Kalau petang jangan tunggu pagi. Wa khus min sihhatik, ambillah daripada masa sihat kamu, limaradik, persiapan untuk sakit. Masa sihat ni perlu betul-betul buat ibadat. Bila sakit ni dia malas lah. Lepas tu syaitan pun ganggu, dia melemahkan kita, jadi nak semayang pun jadi malas. Bukan kata hak sunat, hak wajib pun jadi malas. Jadi kita jadi berat nak semayang, nak buat ibadat ni. Bukan kata hak sunat-sunat tu, hak jadi hak wajib pun jadi berat ketika sakit ni. Sebab tu Nabi kata jika sihat tu pulun. Jadi orang yang duk biasa pergi masjid surah dalam keadaan dia sihat, tiba-tiba dia sakit, sepatutnya dia pergi semayang Jumaat. Masa tu dia dapat pahala juga, walaupun dia tak pergi, kerana sesuatu keuzuran atau musyaqqah yang menimpa dia. Itu untung, maknanya orang ambil peluang ketika sihat ini untuk dia melakukan ibadat kepada Allah. Wa min hayatika limautik, maknanya persiapan hidup sebelum dia mati. Bila mati semua orang menyesal, semua orang, termasuk orang beriman. Bukan kata orang kafir, munafik, fasik je, termasuk orang beriman. Orang beriman sebab apa? Orang kafir dah tentu lah, dia menyesal kerana tak beriman. Bila tak beriman, hasil daripada tak beriman, dia tidak beramal.
Termasuklah orang beriman sendiri, sebab dia tengok pahala yang dia buat tu banyak. Oh, kalau aku tahu, aku pulun lagi, aku tambah lagi, aku tekun lagi di dalam melakukan ibadat kepada Allah. Orang menyesal juga. Tak ada orang tak menyesal. Dia rasa benda-benda yang terlalu itu telah terlepas peluang bagi dia setelah dia mati. Jadi kesimpulannya dalam hadis tadi kata jangan tunggu untuk melakukan ibadat. Apa yang diperintahkan terus apabila kita teringat untuk melakukan sesuatu ibadat. Okey, terus persediaan untuk menghadapi saat kematian. Untuk menghadapi saat kematian tidak boleh dilakukan dengan angan-angan kosong. Sebaliknya dengan segera membuat persediaan dalam bentuk amalan soleh dan juga tindakan yang bermanfaat sebelum luput masa untuk berbuat demikian. Hal tersebut kerana tidak ada ruang lagi untuk beramal setelah mati. Setelah mati seseorang akan berada di dalam salah satu di antara taman-taman syurga atau salah satu daripada daripada lubang neraka sehingga ke hari kiamat, iaitu saat dikumpulkan ke semua manusia daripada permulaan sehingga yang terakhir sekali. Dan manusia pula akan didirikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila telah mati tidak guna lagi permohonan untuk dikembalikan semula ke dunia, kerana hidup manusia hanya sekali sahaja dan peluang untuk kembali ke dunia sudah tidak ada lagi untuk beramal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa, sehingga apabila telah datang ahadahumul mautu, akan seseorang mereka oleh kematian. Ni Allah Ta'ala gambarkan orang kafir, orang munafik ni. Bila mana-mana orang daripada kalangan mereka datang akan mereka itu oleh kematian. Maknanya dekat-dekat nak mati dia kata apa? Mereka orang kafir munafik ni dia kata apa? Qala rabbi irji'un, ya Allah ya Tuhanku, kembalikanlah aku hidup di dunia ni, jangan mati lagi. Sebab apa? Kalau kau boleh hidup balik, la'anli a'malu salihah, mudah-mudahan aku nak beribadat. Kan nak mati tu, masa tu baru menyesal, masa tu baru insaf, baru sedar. Mudah-mudahan aku nak melakukan amal ibadat. Fima taraktu kalla, fima taraktu, pada sesuatu yang aku tinggal. Kalau beriman tinggal beriman, tak mengucap dua kalimah syahadah, tak Islam, tak terima Islam sebagai pegangan hidup dia. Sedangkan agama di sisi Allah Ta'ala ni inna dina indallahil Islam. Dia tahu orang kafir ni bukan semua orang kafir tak jadi hadut dalam kafir tu, tak tahu. Mereka juga membaca, mereka melihat antara orang Islam dengan orang kafir, membaca perbandingan agama-agama, mereka tahu. Tapi ada yang degil, menyesal dulu tak beriman, tahu tapi duk lawan juga, keras kepala. La'alli a'malu salihan, mudah-mudahan aku nak beramal dengan amalan yang soleh fima taraktu, sesuatu yang aku tinggalkan di atas dunia dulu. Orang menyesal tak sudah ni. Inilah dipanggil satu istilah menyesal tak sudah, penyesalan yang tidak ada kesudahan. Kalla, bahkan tidak, Allah Ta'ala kata innaha kalimatun huwa qailuha, ini omong kosong je. Allah Ta'ala kata omong kosong je, sembang je. Istilah orang sekarang ni sembang je. Dia tipu. Kalau dia hidup tak sudi, dia hidup balik pun dia tak akan buat. Innaha kalimatun, itu satu ucapan, satu kalimah huwa qailuha, yang dia tuturkan akannya. Apa yang dia tuturkan akannya? Nak kembali hidup. Bila hidup nak beribadat. Omong kosong ni Allah Ta'ala kata, tipu semua. Sebab apa? Bila dia tengok azab, tengok ancaman Allah, masa tu baru nak insaf. Wa min wara'ihim barzakhun, di belakang mereka itu ada tirai dinding, ila yaumi yub'atsun, sehinggalah hari berbangkit, hari yang dibangkitkan mereka. Maknanya bila masuk dalam kubur, barzakh, penghalang antara dunia dan juga akhirat. Dia tak nampak lagi akhirat. Sampailah negeri akhirat besok, mereka akan diazab, dihukum, disiksa oleh Allah Ta'ala dalam kubur. Ini suatu penyesalan yang tidak ada guna. Okey, terus firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan akan kamu. Kum di situ siapa dia tu? Kembali kepada amanu. Janganlah melalaikan akan kamu amwalukum, oleh harta benda kamu. Kum itu maf'ul muqaddam, amwalukum dia jadi apa? Fa'il muakhar. Janganlah melalaikan akan kamu oleh harta benda kamu dan juga anak pinak kamu. Harta benda yang banyak menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada sifat yang tak baik ini fajama'a malan wa'addadah. Allah Taala kata suka bilang kumpul harta. Di antara perangai ataupun sifat mazmumah ni yang ada dalam hati manusia, dia suka tindakan manusia, dia suka kumpul harta. Lepas tu wa'addadahu, duk kira. Dalam akaun bank ni, Maybank ada berapa, bank rakyat ada berapa, tabung haji ada berapa. Dia kira banyak lah harta dia ni. Harta dalam negara, harta luar negara, dia kumpul dan dia suka hitung. Dan juga anak-anak ni dia yang melalaikan kamu. Allah Ta'ala kata jangan jadi macam tu. Lalai daripada mengingati Allah. Allah Ta'ala dah bagi amaran kepada kita sebagai orang beriman. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maknanya harta benda, anak pinak dia melalaikan dia, penyebab dia lalai daripada mengingati Allah, fa ulaika humul khasirun, maka bermula mereka itu adalah orang-orang yang rugi, menyesal di akhirat. Rugi di sini dalam Quran biasa disebut rugi, iaitu seseorang yang dimasukkan dalam neraka, seseorang yang dimasukkan dalam neraka bersama orang kafir, itu rugi. Itu maksud rugi dalam ayat Quran. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata wa anfiqu mimma razaqnakum, hendaklah kamu membelanjakan sesuatu yang kami telah rezekikan akan kamu, kami telah berikan kepada kamu. Hari itu dah kita sebut min li tam'id. Dia bukan suruh belanja semua, sebahagian untuk kegunaan keperluan kita, sebahagian yang lain kita belanjakan. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datangnya akan salah seorang daripada kamu ataupun sesiapa daripada kalangan kamu oleh kematian. Dalam ayat ini dia boleh pula qabli. Kadang-kadang kita jumpa qablu sebab apa? Min qablu. Apa dia? Litajarrudi anil idhafah, kerana sunyi daripada idhafat min qablu. Di sini mana idhafatnya? Idhafat kepada an. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya seseorang kamu akan kematian. Bila nak mati dia kata apa? Fayaqulu, dia akan kata, seseorang yang nak mati ni, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani, mengapa tidak engkau perlewatkan, engkau takhirkan kematianku, ila ajalin qarib, kepada satu tempoh yang hampir. Sekarang ni jangan mati lagi. Ini ucapan orang kafir, orang munafik. Lah ni jangan mati lagi, bagi tempoh sikit, beberapa masa, beberapa ketika. Sebab apa? Dia nak hidup semula, dia nak panjangkan usia dia, umur dia. Ketika tu jangan mati lagi. Itu dia doa, dia rayu kepada Allah. Fa asaddaqa, aku nak bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku nak jadi daripada kalangan orang yang soleh. Dulu jahat, lawan Allah Ta'ala kan, orang kafir munafik ni lawan Allah Ta'ala. Jadi kalau aku hidup semula, diperlewatkan usia aku, umur aku nak bersedekah, dan aku nak jadi orang yang baik-baik semua. Sebab tu kita sebut tadi, orang yang nak mati memang dia akan menyesal, kerana dia telah terlepas peluang keemasan yang begitu banyak, peluang untuk beribadat, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, semua diabaikan. Lalu dekat mati dia teringat balik.
Masa yang panjang tu dia tak buat. Dia minta doa kepada Allah Ta'ala supaya diperlewatkan tempoh kematian dia. Allah Ta'ala kata wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali lan sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak mentakhirkan oleh Allah Ta'ala akan seseorang manusia apabila telah datang ajalnya. Sebab apa? Dalam ayat yang lain, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal seorang kamu, dia tidak boleh mempercepatkan, mempelawatkan ataupun mempercepatkan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang dengan apa yang kamu lakukan. Tipu ya. Kalau hidup semula pun tak buat pun. Sebelum Allah Ta'ala hidupkan mereka semula pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kata tipu ya. Kalau hidup semula pun taubat ya, macam tadi juga, tak buat pun. Jadi bila dah sampai masa, Allah Ta'ala matikan seseorang itu. Jadi kalau dihidupkan semula ataupun diperlewatkan ajal dia tetap juga tidak beriman kalau orang kafir. Kalau orang tidak beramal, juga tidak akan melakukan amal ibadat kepada Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu liman hum 'anhu wa innahum lakadzibun." Walau tara idh wuqifu. Allah Ta'ala kata, sekiranya kamu melihat orang kafir ini apabila mereka didirikan ala nar, diletakkan mereka dekat dengan neraka. Wahai Muhammad, kalau mereka ini kamu tengok esok di hari akhirat besok, orang kafir ini didirikan, diletak mereka tu depan neraka, waqalu ya laitana, Allah, mereka menyesal, malangnya nasib kami. Mereka ni bercita-cita ya laitana. Maknanya suatu penyesalan yang besar. Nuraddu, sekiranya dikembalikan kami, wala nukadziba bi ayati rabbina, niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Bila dia duduk tengok neraka tu dengan azab yang begitu dahsyat, dia kata kalau dikembalikan kami hidup di atas dunia. Kalau la'alla suatu cita-cita yang boleh jadi, la'allakum tattaqun kan, cita-cita yang suatu pengharapan, cita-cita yang boleh dapat benda tu, la'alla ni sama ada payah ke senang dia akan dapat, singkat ke ataupun jauh ataupun lambat lagi dia akan dapat la'alla ni. Tapi laita ni dia tak akan dapat suatu cita-cita yang tidak akan berlaku. Laita syababu ya'udu yauman, laita syababa ya'udu yauman. Sebab Allah laita ni daripada ashab kepada inna ke kana, inna ikhwah kepada inna. Tidaklah masa muda itu akan kembali suatu hari. Kita ni yang umur kita sekarang ni kan, berbagai peringkat umur, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, kita nak ulang balik, nak undur balik satu hari boleh tak? Satu hari nak undur, bukan 10 tahun. Kalau nak undur, kalau boleh 10 tahun, 20 tahun kita nak undur ke belakang tu, bagi nampak muda kan, bagi jadi muda, tua badan sihat. Satu hari dapat tak kita ulang? Tak boleh. Tidaklah masa muda itu akan berulang walaupun satu hari. Di sini maknanya cita-cita apa dia? Cita-cita nak kembali atas dunia lagi tak boleh. Kalau kami dikembalikan, nuraddu, kami dikembalikan di atas dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Sebab apa? Ayat Tuhan mereka ingkari, mereka lawan, mereka tentang, tak beriman orang kafir ni. Tiba-tiba minta kepada Allah Ta'ala nak hidup atas dunia untuk beriman, untuk menerima ayat-ayat Allah. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan jadi orang beriman. Masa dulu duk cerita orang duk baca Quran hadis tak nak terima, agama Islam agama yang paling benar di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala kata, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang pilih selain daripada agama Islam, dia buat baik pun Allah Ta'ala tak terima. Pilihlah Kristian ke, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu,
Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala kata. Jadi atas dunia dulu dia tak terima, bila dah tengok neraka baru dia nak terima. Dia kata nescaya kami akan jadi orang beriman ya Allah kalau kami dapat hidup semula. Bal badalahum, bahkan telah zahir bagi mereka, bada zahir ataupun nyata ataupun terang, makanu yukhfuna min qablu, sesuatu yang mereka sembunyikan sebelumnya. Apa yang mereka sembunyikan? Dia mau cakap di dunia lalu orang kafir. Kalau di zaman Nabi beritahu kepada Nabi, ma kunna musyrikin, kami bukan orang musyrik, kami orang beriman. Dia berpura-pura termasuk orang munafik. Bila dia tengok neraka, Allah Ta'ala zahirkan apa yang ada di dalam hati mereka, apa i'tiqad mereka, kepercayaan mereka atas dunia, semua Allah Ta'ala bongkarkan. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu. Bahkan telah nyata zahir bagi mereka sesuatu yang mereka sembunyikan sebelumnya, yakni di atas dunia, tentang kekufuran mereka. Walau ruddu, jika sekiranya mereka dikembalikan, la'adu lima nuhu'an, Allah Ta'ala kata nescaya mereka akan kembali sesuatu yang ditegah mereka lakukan daripadanya, tegah daripada syirik, kufur kepada Allah. Allah Ta'ala tegah kan. Andai kata Allah Ta'ala hidupkan mereka semula, syirik juga mereka buat, kufur juga mereka dengan Allah Ta'ala, mereka tak akan insaf, tidak akan bertaubat kepada Allah. Wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Okey, terus. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW menggesa umat Islam supaya merebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Amr bin Maimun yang menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa faraghaka qabla syawli, wa ghinaka qabla faqri, wa shababaka qabla harami, wa sihhataka qabla saqami." Maksudnya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hidup anda sebelum mati anda, masa kosong anda sebelum tiba masa sibuk anda, masa kaya anda sebelum tiba masa fakir anda, masa muda anda sebelum tiba masa tua anda, dan masa sihat anda sebelum tiba masa sakit anda. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.